Salam sejahtera, Utama TVS edisi 22 Jun 2021. Bersama saya Ruben Gomez dan ini antara paparan utama malam ini. Mangsa Ijah Lasa ditemui dalam keadaan selamat selepas 6 hari operasi mencari dan menyelamat SAR ditamatkan. Penumpang pikap Malang maut di sepi pikap yang terbabas dan terbalik. Kaedah pendaftaran vaksinasi secara hybrid ternyata lebih berkesan bagi penduduk kawasan luar bandar. Setelah pihak berkuasa dan warga kampung buntu mencari petanda keberadaan mangsa Ijah Lasa yang dilaporkan hilang semasa mencari sayuran hutan jenis umbut ditemui dalam keadaan selamat selepas 6 hari operasi mencari dan menyelamat SAR ditamatkan 16 Jun lepas. Menurut Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Bintangor, Nicholas Belulin, mangsa dijumpai lebih kurang jam 9 pagi di pondok kebun milik penduduk rumah Banggau, Lubuk Guci, Sayong Entabai, Julau. Dan difahamkan mangsa telah berada di pondok tersebut selama 6 malam dan hanya makan bekalan yang terdapat di di kebun tersebut. Jarak dari rumah panjang Bangau ke pondok mangsa dijumpai difahamkan mengambil masa perjalanan lebih kurang 2 jam. Ketika ditemui, mangsa berada dalam keadaan yang lemah tetapi sihat dan tidak mengalami kecederaan kritikal. Hanya di kedua belah kakinya akibat berkesan daripada berjalan di dalam hutan untuk tempoh masa yang panjang. Terdahulu, Ops SAR di Rumah Banyang Jamu Nangalijan, Julau ditamatkan pada hari ke-7 pelaksanaannya yang bermula pada 10 Jun yang lalu. Ini pula tragedi di Miri. Seorang penumpang maut manakala pemandu dan 3 lagi penumpang selamat apabila kenderaan jenis pikap yang dinaiki terbabas sebelum terbalik di kawasan Ladang Ulu, Kelabak, Batu Niah. Menurut Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Sarawak Superintendent Alexander Nagacabu, dalam kejadian sekitar 7.10 pagi itu, kesemua mangsa dalam perjalanan ke kawasan ladang kelapa sawit untuk meracun rumput. Kenderaan tersebut membawa 3 penumpang di ruang terbuka di belakang dan seorang penumpang duduk di bahagian hadapan. Apabila sampai di tempat kejadian, ketika menuruni bukit di kawasan Ladang Ulu Kelabak, kenderaan terbabas ke sebelah jalan lalu melanggar dinding tanah di sebelah kanan dan kemudiannya terbalik. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Miri, SCP Hakim Al-Hawari, memaklumkan mayat mangsa telah dituntut oleh ahli keluarga. Mayat telah dituntut oleh ahli keluarga dan mangsa merupakan seorang tua yang berumur 60 tahun dan telah berkeluarga, dan tujuan mereka adalah untuk pergi ke kebun bagi meracun rumput. Mangsa dikenali sebagai Encana Langi, 60 tahun, beralamat dari rumah tinggang Sungai Keleku, disahkan meninggal dunia di tempat kejadian. Manakala 4 lagi termasuk pemandu hanya cedera ringan. Punca kemalangan dipercayai akibat brek kenderaan yang tidak berfungsi dengan baik dan kes disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Ini pula perkembangan lain. Kaedah pendaftaran vaksinasi secara hybrid ternyata lebih berkesan bagi penduduk kawasan luar bandar seperti pusat pemberian vaksin PPV di bahagian Serian yang merangkumi Serian, Siburan dan Terpeduk. Pendaftaran secara manual melebihi jumlah pendaftaran melalui aplikasi MySejahtera. Menurut Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Douglas Ugah Embas, daerah Serian dan Siburan mencatatkan 44,386 pendaftaran secara manual berbanding 30,831 yang mendaftar melalui MySejahtera.
Beliau sendiri yang turun padang melawat PPV Dewan Masyarakat Serian pada Selasa turut berpuas hati dengan perkembangan tersebut. Jadi saya minta terima kasih nampak rakyat semua rela untuk datang untuk vaccination. Hari ini ramai yang datang hingga tempat itu nampak sesak. Inilah satu pengembangan yang cukup baik yang kita alu-alukan. Dan kita juga di luar bandar kita menggunakan kaedah MySejahtera dan juga menu list. Jadi dengan itu kita boleh bercepatkan untuk memberi vaccination untuk luar bandar. Setakat Isnin, sebanyak 33,193 suntikan telah diberikan bagi seluruh kawasan Serian. Sementara itu, UGAH yang juga merupakan pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak turut mengatakan bahawa Sarawak kini memasuki fasa ketiga program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Di bawah pelaksanaan program berkenaan, fasa pertama adalah untuk golongan barisan hadapan, manakala fasa kedua adalah untuk golongan warga emas dan golongan rentan. From today, there will be no more phases. Semua yang dari 18 tahun ke atas yang layak akan diberi vaksin. Di luar bandar memang kita tidak ada phases. Di interior, because kalau kita ada phases ada masalah. Dalam perkembangan yang sama, lantaran penamatan dos fasa pertama vaksin AstraZeneca, UGAH menjelaskan bahawa stok baharu untuk dos kedua akan tiba dalam masa terdekat. Second dose berapa lama? Minimum 6 weeks. Minimum 6 weeks. 6 weeks. So the players were coming in 6 weeks. Jadi tempat BCCK itu kita akan gunakan untuk vaksin yang lain. Ini pula di Sibu. Pendekatan PPV bergerak yang dijalankan selama 4 hari di kawasan luar bandar Sibu dilihat sebagai satu inisiatif yang baik yang bukan sahaja mempercepatkan proses vaksinasi, malah memudahkan penduduk khususnya yang tinggal di kawasan Rumah Panjang. Menurut Penyelaras Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Sibu, Dr. Anwar Rapai, kewujudan PPV bergerak bukan sahaja semata-mata disebabkan oleh kesukaran akses, tetapi ia lebih kepada memudahkan proses vaksinasi. Sebab semata-mata sebab susah akses, tetapi yang penting ialah apabila kita membuatnya di suatu tempat macam ini, lebih mudah untuk orang vaksin, tapi yang pentingnya orang akan lebih mahu untuk divaksin disebab lebih mudah. Dan juga kita dapat menerangkan dengan penduduk Rumah Panjang betapa pentingnya untuk mendapat vaksin. Tambahnya, kesukaran sesetengah penduduk untuk keluar ke bandar juga merupakan antara sebab mengapa PPV bergerak adalah pendekatan yang terbaik bagi penduduk di luar bandar. Apabila adanya kemudahan seperti ini, mereka terus. Sebab kalau menunggu MySejahtera mungkin lambat. Dan kadang-kadang MySejahtera inform 1-2 hari dan mungkin mereka tidak mempunyai orang yang membantu untuk membawa mereka ke bandar. Sebab itulah saya berfikir cara inilah yang paling baik. Dan ada setengah juga tidak mendaftar di MySejahtera. Sebab itu kita perlu membuat sebagai apa yang telah disarankan oleh Yang Berhormat Ketua Menteri, iaitu cucuk dahulu, lepas itu mendaftar. PPV bergerak yang diadakan selama 4 hari bermula Isnin di 4 kawasan iaitu Rumah John Lalong, Rumah Dik Agriculture Training Center dan Rumah Edi Semat menyasarkan pemberian vaksin kepada kira-kira 1,800 individu. Ia meliputi 34 buah rumah panjang di kawasan Dewan Undangan Negeri Nangka. Pusat Pemberian Vaksin PPV Pusat Konvensyen Borneo Kuching BCCK yang dihaskan untuk pemberian vaksin COVID-19 jenis AstraZeneca terus beroperasi dengan memberikan vaksin jenis Sinovac bermula hari ini. Anggaran jumlah dos vaksin Sinovac yang diberikan dalam masa sehari adalah sebanyak 3,000 dos. We are very happy that the BCCK facility used for AstraZeneca has completed. All those who opted in for AstraZeneca dose 1 has been completed since yesterday.
Pemberian vaksin masih mendapat sambutan biarpun vaksin yang diberikan adalah Sinovac. Proses pemberian vaksin juga berjalan lancar seperti sebelum ini. Tidak timbul masalah penerima vaksin yang menarik diri pada saat akhir. Yang ada hanyalah mereka yang mempunyai masalah alergik dan dikuarantin. Bagi mereka yang terpaksa menjalani kuarantin akibat perintah kawalan pergerakan diperketatkan di kawasan mereka, temu janji mereka akan dijadualkan pada tarikh seterusnya. Okey, tidak apa. Sebab di BCCK, PBB BCCK sini kita ada menyediakan satu meja helpdesk counter untuk mereka. Jadi kalau mereka ada sebarang masalah mengenai MySejahtera, sila berhubung dengan kita, pihak kami di helpdesk, ataupun boleh melawat MySejahtera. Dalam ada satu ikon, dia pun ada tulis helpdesk juga. Dalam dia ada boleh berbagai masalah dia, dalam itu you boleh tekan masuk, lepas tu you boleh cari masalah yang kamu ada di dalam. Pusat Pemberian Vaksin PPV Borneo Convention Centre Kuching BCCK masih lagi dibuka walaupun kesemua dos pertama vaksin jenis AstraZeneca telah pun habis diagihkan. PPV ini masih lagi beroperasi bagi menampung PPV lain dalam usaha memberikan vaksin jenis Sinovac. Jom sama-samalah kita berusaha dalam mencapai imuniti kelompok. Saya dah pun divaksin, kini giliran anda pula. Laporan Salasa Safian bersama Jurukamera Aziz Soleh, TVS Kuching. Bayangkan, berkhidmat dari jam 8 pagi hingga jam 8 malam. Rehatnya cuma 2 kali dalam sehari. Itu pun selama 1 jam. Namun perkhidmatan yang diberikan boleh dikatakan terbaik demi mencapai imuniti kelompok. Lebih 200 dos suntikan vaksin berjaya diberikan dalam masa 1 hari. Bukan tugas yang mudah kerana ada sahaja cabaran yang dihadapi. Ada yang kurang faham, mereka perjelaskan memberi satu persatu informasi. Tidak kurang juga mereka yang takut akan jarum suntikan. Okay, so far dari pagi sampai sekarang it almost 240 orang. Okey, cabaran yang dihadapi adalah yang firstnya adalah yang berkaitan dengan foreigner, di mananya kita tak ada language barrier. Kadang apa yang kita explainnya saya akan faham, and then so kita terpaksa cari orang lain lah untuk explain supaya ni tahu apa vaksin yang diambil and berapa suntikan yang diberi, apa jenis suntikan yang diberi. Walaupun tugas ini dilihat agak sukar, namun pihak Public Medicare Group PMG tidak memandang ringan akan kebajikan kaki tangannya. Untuk masa rehat, mereka diagihkan selama 2 jam. 1 jam untuk masa tengah hari, 1 jam sebelah petang. So, yang untuk 1 jam memang betul-betul 1 jam lah. Lepas tu, untuk off day, sebanyak 1 hari seminggu. Tapi bagi untuk masa akhir-akhir vaccination program ni, kalaulah jika tak banyak klien datang sudah, kita akan agihkan separuh daripada staf kita yang cucuk tu untuk pulang rehat. Kita memang bagi masa untuk take turn lah, bagi mereka take turn lah. Seramai 18 juru suntik PMG ditugaskan di HCOA PPV BCCK. Terdapat 9 bilik vaksinasi disediakan, namun yang hanya digunakan adalah sebanyak 7 bilik. 1 bilik dihaskan buat para OKU. Itu tadi golongan petugas kesihatan. Ini pula para sukarelawan yang membantu di pusat pemberian vaksin PPV. Adanya mereka, segala proses dilihat lancar. Seperti para sukarelawan Malaysia Vaccine Support Volunteers MyVac yang ditempatkan di PPV BCCK. Menurut Ketua MyVac PPV BCCK Ben Zulkarnain, berbekakan 70 anggota, pasukannya berupaya membantu mengisi keperluan tenaga kerja bagi pelaksanaan program imunisasi COVID-19. Adanya mereka, petugas-petugas perubatan boleh menumpukan perhatian mereka kepada tugas pemberian vaksin dan tugas lain yang berkaitan. Peranan MyVac selaku sukarelawan bukan kesihatan di pusat pemberian vaksin di seluruh Malaysia, khasnya dan di Sarawak, khasnya contohnya di PPV BCCK ini, peranan mereka adalah membantu pihak Kementerian Kesihatan seperti KN Data membuat pendaftaran,
membuat pengesanan suhu di pintu masuk setiap PPV, lagi memudahkan lagi proses pemberian vaksin kepada seluruh rakyat Sarawak. Salah satu perkara yang mendorong kami untuk menjadi ahli MyVac itu adalah untuk sama-sama membantu rakyat Malaysia, terutamanya di Kuching Sarawak lah, untuk melaksanakan program pervaksinan COVID-19 tu. Setengah warga emas dia tak tahu cara untuk mendaftar di MyVac di Bank Sejahtera. Dan kami orang tolong dia untuk mendaftar di Bank Sejahtera. Pesakit COVID, dia menghidap COVID, lepas tu dia datang untuk ambil vaksin. Untuk pengetahuan anda, anda boleh mengambil vaksin selepas 3 bulan anda dijangkiti COVID. Macam saya di tempat special needs lah, OKU. So seperti hari ini yang kita tahu kurang orang yang datang, so saya membantu yang lain untuk meringankan kerja mereka, meringankan beban mereka. Sebagai contoh macam orang tua yang mungkin tidak tahu bagaimana untuk menggunakan aplikasi MySejahtera, jadi kita membantu mereka dari langkah yang pertama sampai langkah mereka mendapat vaksin. Tahniah diucapkan kepada sukarelawan MyVac yang telah tampil membantu petugas barisan hadapan bagi melancarkan proses vaksinasi. Sememangnya penglibatan mereka adalah sangat memudahkan proses vaksinasi di sini. Saya Medin Dugat bersama juru kamera Aziz Soleh untuk TBS Kuching. Kita kembali dengan perkembangan COVID-19 di Sarawak di mana Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak mengisytiharkan 2 kluster baru COVID-19 di Sarawak. Ini menjadikan jumlah kluster aktif Sarawak sebanyak 97. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak menerusi kenyataannya berkata, 2 kluster baru itu ialah kluster Sungai Long Seripa di Sebauh dan kluster Lunyim di daerah Telang Usan. Kluster Sungai Long Seripa merupakan satu kluster komuniti dikesan melibatkan sebuah rumah panjang yang diletakkan di bawah Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD di Sungai Long Seripa di Tubau Sebauh. Sejumlah 108 individu disaring bagi kluster ini dan 40 dikesan positif COVID-19 termasuk kes indeks, manakala sejumlah 68 kes masih menunggu keputusan makmal. Bagi kluster Lunyim pula, ia merupakan satu kluster komuniti dikesan melibatkan 2 buah kampung yang diletakkan di bawah PKPD iaitu Kampung Long Lunyim dan Long Tepen Telang Usan. Sejumlah 63 individu telah disaring dan daripada jumlah tersebut, 21 kes dikesan positif COVID-19 termasuk kes indeks, 25 kes didapati negatif dan 17 kes masih menunggu keputusan makmal. Dalam pada itu, Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak turut mengisytiharkan 3 kluster tamat membabitkan daerah Kuching iaitu kluster Kampung Boyan, kluster Kenyalang Park dan kluster Akademi Samariang. Sementara itu, 507 kes baru dan 7 lagi kematian akibat COVID-19 direkodkan di Sarawak pada Selasa. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kes di Sarawak kini meningkat kepada 60,989. 7 kes kematian turut dilaporkan dan kini jumlah kematian akibat jangkitan COVID-19 telah meningkat kepada seramai 389 orang. Kesemua 7 kes kematian pada Selasa melibatkan 4 lelaki dan 3 perempuan berumur antara 59 hingga 87 tahun. Ini pula lain ceritanya. Kebakaran telah menyebabkan kemusnahan 90% ke atas sebuah bas syarikat MTC yang berada di tepi jalan berhampiran simpang SK Mendas Jalan Seratok Pusat. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Seratok PPGB Nazri bin Muhammad berkata, bas tersebut bergerak dari Sibu ke Kuching untuk kerja-kerja pembaikan dan cuma dikendalikan oleh seorang pemandu. Bas tersebut bergerak daripada Sibu ke Kuching untuk kerja-kerja pembaikan, tiada penumpang dan cuma dikendalikan oleh seorang pemandu. Semasa memandu, pemandu bas tersebut Encik Hamzah terhidu bau asap dan memberhentikan bas di bahu jalan dan mendapati berlaku kebakaran pada bahagian belakang berhampiran tayar sebelah kanan. Beliau mengambil 1 unit pemadam api 9 kg dan cuba memadamkan kebakaran namun tidak berjaya dan seterusnya menghubungi pihak bomba.
kebakaran berjaya dikawal pada jam 10.11 pagi dan tamat sepenuhnya pada jam 10.32 pagi. Tiada mangsa yang cedera dan punca kebakaran dan kerugian masih dalam siasatan. Ini pembangunan Tanjung Manis di mana ia merupakan sebahagian daripada kesungguhan Kerajaan Sarawak menyediakan platform terbaik buat rakyat untuk tempoh jangka masa yang panjang. Menurut Menteri Muda Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Datuk Len Talib Saleh, perancangan pembangunan yang bermula sejak 4 dekad lalu itu berjaya mengubah wajah Tanjung Manis hari ini, seperti bangunan pentadbiran bersepadu Tanjung Manis yang dijangka siap sepenuhnya pada penghujung tahun ini. Projek berimpak tinggi itu merupakan inisiatif penting kerajaan dalam meneruskan agenda pembangunan kawasan luar bandar. Pusat pentadbiran tersebut bakal menjadi sebuah pusat sehenti untuk penyampaian perkhidmatan yang mesra rakyat, pantas dan berkesan sejajar dengan aspirasi kerajaan untuk memperkasakan perkhidmatan. Dan we upgrade it, kita naik tarafkan Tanjung Manis Belawai Sub-District kepada Tanjung Manis District supaya perkhidmatan kerajaan ini dapat didekatkan lagi kepada rakyat. Dan ofis ini nanti setelahnya ia siap, mungkin dalam tahun ini, insyaAllah dalam tahun ini complete, dan by next year kebanyakan agensi ataupun jabatan kerajaan akan berpindah ke kawasan ini, ke bangunan ini, supaya perkhidmatan pada rakyat dapat diberi secara efisien dan terbaiklah. Tambahnya lagi, pusat tersebut secara tidak langsung akan memudahkan penduduk kampung di sekitar Tanjung Manis untuk berurusan, selain pada masa sama akan memberi suntikan semangat dan dorongan kepada masyarakat untuk mendapatkan perkhidmatan setaraf di bandar. Dalam pada itu, ketika tinjauannya di naik taraf Pantai Belawai Serikek, Len berkata setiap fasa pembangunan yang dilaksanakan telah melalui pelbagai cabaran, termasuk masalah kegawatan ekonomi sehinggalah negara dilanda pandemik COVID-19. Rancangan jangka panjang bukan sahaja di Tanjung Manis, di Belawai ini, tetapi di keseluruhan kawasan ini, terutama sekali di Tanjung Manis, di mana kemudahan asas sudah disediakan, terutama sekali pada air terawat, elektrisiti, dermaga, dan juga lapangan terbang dan sebagainya. Mengambil contoh perubahan di Bandar Bintulu, Len yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Kuala Rajang berkata Bintulu kini membangun dengan begitu pesat berbeza dengan statusnya sebagai sebuah bandar nelayan pada 4 dekad lalu. Perkara yang sama katanya boleh berlaku di Tanjung Manis kerana usaha yang sedang dilaksanakan kerajaan itu mampu mempengaruhi pembangunan di kawasan sekitarnya. Oleh sebab itulah, tiap-tiap pembangunan infrastruktur seperti ini akan mengambil masa untuk merancang dan melaksana, tetapi akan dimanfaatkan oleh rakyat untuk 50 tahun yang akan datang. Jadi untuk anak-anak dan cucu-cucu kita menikmati perancangan yang kita buat 3 dekad yang lepas atau 4 dekad yang lepas, dan apa yang kita laksanakan pada hari ini untuk kemudahan generasi-generasi yang akan datang. Pelaksanaan projek jangka panjang yang menelan kos RM3 juta itu bakal mengubah wajah Pantai Belawai. Sebaik siap nanti, Pantai Belawai bukan sahaja menjadi tarikan pengunjung tetapi juga bakal menyediakan peluang ekonomi yang lebih cerah kepada penduduk setempat. Kita beralih ke perkembangan sukan. Skuad Sarawak United FC akan membawa masuk 2 pemain baharu menerusi jendela perpindahan kedua Liga Malaysia dalam usaha memperbaiki keampuhan pasukan. Menurut Ketua Jurulatih E. Elavarasan, kedua-dua pemain itu dilihat mempunyai keupayaan untuk membantu pasukan. Total kita bawa 2 player pada masa ini. Satu nama dia Sabri yang pernah mewakili Sarawak pada satu masa, dan dia dipinjam dari Sabah, so baru dia join the team, so dia solid lah, dia akan dapat keserasian, tapi saya rasa satu signing yang baik untuk masa depan Sarawak. Yang kedua ni kita ada player muda nama dia Matias. Dia lebih untuk kita punya
future lah tengok macam mana dengan kebolehan dia, bolehkah dia menjadi satu player yang boleh berusaha untuk tim kita tahu lagi, tapi terasa dia ada potensial yang baik untuk mewakili kita untuk tahun-tahun yang akan datang. Ella Varasan juga tidak akan mendabik dada apabila melihat prestasi terkini pasukannya yang dilihat berada di landasan yang tepat. Justeru beliau berharap anak-anak buahnya mampu mengekalkan disiplin yang sedia ada dalam memastikan Sarawak United mencapai hasrat untuk membawa kejuaraan Liga selain menempah slot kesaingan Piala FA. Sarawak United FC akan kembali memulakan aksi menentang pasukan Selangor FC 2 di Stadium Majlis Perbandaran Selayang pada 30 Jun ini. Pasukan dari Bumi Kenyalang itu juga kini gah di carta Liga dengan kutipan 23 mata di depan Negeri Sembilan yang kian mengejar kedudukan. Dalam pada itu, jelmaan baharu skuad Sarawak United FC dilihat tampil berbeza dari musim-musim yang sebelumnya. Pemain sayap pasukan Sarawak United FC Tommy Mawat berkata, kehadiran pemain-pemain berpengalaman dalam kancah Liga Malaysia telah banyak membantu meningkatkan mutu permainan pasukan pada musim ini. Perubahan untuk tim Sarawak tu tahun tu berbeza dengan tahun lepas pun dengan players yang banyak yang berkualiti, dengan untuk first round tu kami orang pun dengan untuk nombor 1 dalam Liga. Ya, banyaklah perubahan dari segi pengalaman players yang ada. Senada dengan Tommy, Asri Cucu turut berpendapat perubahan ini mampu membawa kejayaan besar kepada pasukan. Dengan adanya player orang madah big name lah, kami percaya tim Sarawak tu akan tampil lebih bagus lagi lah. Dalam pada itu, mengenai perkembangan terkini pasukan yang mengungguli carta Liga Perdana itu, Sarawak United FC kini telah menjalin kerjasama bersama Azam Rizki Group sebagai penyedia penyelesaian IT sehenti dengan slogan melonjakkan kebolehpasaran perniagaan. Sekian sahaja laporan utama TVS pada malam ini. Saya Ruben Gomez. Selamat malam dan sekian terima kasih.